A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah para audiens sekalian, petang ini 29 Mei 2021 bersamaan 17 Syawal 1442 Hijrah, kita bersiaran sekali lagi di dalam GWS Vaccine Wise segment, sebuah program anjuran Musmedik Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum saya teruskan, jangan sekali-kali jemu untuk like, follow and share FB Gerakan Wanita Sejahtera dan juga like, komen and share video ini seluasnya agar manfaat daripada program ini tersebar ke seantero alam, insya-Allah. Para audiens sekalian, kes COVID-19 di negara kita diumumkan semalam telah mencecah 8,290 kes baharu dengan 61 kematian baharu. 808 jumlah pesakit di ICU yang mana 403 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Jumlah kes yang masih aktif juga meningkat kepada 72,823 kes dan seluruh sistem kesihatan di negara kita kini sedang mengalami tekanan yang hebat dengan pertambahan jumlah pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 serta kadar penggunaan katil ICU yang tinggi. Susulan daripada itu, petang semalam Perdana Menteri telah mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown fasa pertama di seluruh negara bermula 1 Jun sehingga 14 Jun 2021. Kewujudan varian-varian baru yang lebih ganas dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dan pantas adalah di antara faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Maka hari ini kami bawakan dua orang panelis yang hebat, Masya Allah, khusus bagi membincangkan topik yang sedang hangat ini, varian COVID-19, apa perlu kita buat. Baik, saya perkenalkan panelis pertama kita, Dr. Haniah Abdullah, anak Malaysia yang masih berada di perantauan, seorang yang mempunyai pengalaman luas di dalam bidang virologi ini. Apa khabar Dr. Hani? Alhamdulillah sihat. Betul sihat? Alhamdulillah sihat Dr. Hani. Hari ini berada di Edinburgh ya Doktor? Alhamdulillah. Doktor, saya nak tanya soalan yang paling common yang kita akan tanyakan kat sana. How's the weather today? Edinburgh biasalah gloomy. Itu je jawapan mudah je. Gloomy ke? Gloomy hari Okay. ini. Mudah-mudahan the rest of the day okay good insyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan doktor menerima undangan kami walaupun dengan kesibukan bekerja di perantauan. Sedikit biodata Dr. Haniah Abdullah. Anak kelahiran negeri Kedah tetapi pernah menetap di beberapa buah negara sewaktu usia kecilnya, termasuklah negara Mesir dan Morocco. Berumah tangga seawal usia 18 tahun. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini berijazah Bachelor Science HOS dalam bidang mikrobiologi daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2003 dengan anugerah Dean's List. Seterusnya melanjutkan pengajian PhD dalam bidang neurovirologi di Queen's University Belfast, United Kingdom pada tahun 2007. Beliau kini bekerja sebagai anti-infective virologist di United Kingdom selama lebih 10 tahun dan beliau juga adalah penyelidik jemputan di Manchester University. Pernah menerima anugerah penyelidik muda dan Michael B.A. Olstone MD Pioneer in Neurovirology Lectureship Award. Masya Allah, seorang yang begitu hebat dan begitu tepat untuk mengupas topik hari ini, insya-Allah. Baik, kita beralih kepada panelis kita yang kedua. Rasanya ada masalah teknikal Dr. Rosnani. Mungkin kita nantikan kehadiran Dr. Rosnani, tapi mungkin saya akan berikan dahululah sedikit biodata Dr. Rosnani sebelum kita dapat berkenalan dengan beliau. Marilah kita berkenalan dengan biodata beliau dahulu. Ibu kepada 6 orang cahaya mata ini melanjutkan pengajian di University of St Andrews, Scotland, dan seterusnya meneruskan pengajian di peringkat Bachelor of Medicine di University of Manchester, United Kingdom.
Dan beliau seterusnya melanjutkan ke peringkat kepakaran dan memperoleh. Kita nampak Dr. Rosnani telah ada di skrin sekarang. Teknikal boleh upkan Dr. Rosnani. Okey, apa khabar Dr. Rosnani? Mana ni sekejap ya. Okey. Dr. Rosnani okey di sana? Alhamdulillah. Okey. Berdebar. Berdebar ya. Sekejap Dr. Hani, Dr. Rosnani. Okey, izinkan saya memanggil doktor dengan Dr. Nani boleh? Sila. Okey. Ya. Dr. Rosnani Zakaria, kalau tadi Dr. Hani adalah anak Malaysia yang masih berada di perantauan, tetapi Dr. Rosnani adalah anak Malaysia yang telah pulang ke perantauan. Berasal dari Kelantan ya. Okey, Dr. Nani, cuaca di Kelantan okey ke hari ni? Alhamdulillah mendung. Mendung juga. Baik. Tadi Dr. Hani di UK sana gloomy juga di Edinburgh. Baik. Gloomy sana sejuk, gloomy sini panas. Yeah. Dr. Nani, tadi saya telah upkan sedikit biodata Dr. Nani, jadi saya teruskan ya. Okey. So seterusnya beliau telah melanjutkan ke peringkat kepakaran dan memperoleh MAFP Member of Academy of Family Physician dan FRACGP Fellow of the Royal Australian College of General Practitioners ya. Dan juga beliau pernah menerima beberapa anugerah ya, di antaranya Cochrane Malaysia, BM Editor Plain Language Summary anugerah bronze pada tahun 2017, silver pada tahun 2018 dan gold pada tahun 2019. Penulisan beliau juga kerap diterbitkan terutama berkenaan dengan penyakit TB ataupun tuberkulosis. Masya Allah, seorang yang begitu hebat dan begitu tepat juga untuk mengupas topik hari ini insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memulakan sesi perkongsian hari ini. Para audiens dijemput juga untuk bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook dan insya-Allah saya akan bacakan soalan tersebut semasa sesi soal jawab bergantung kepada masa yang kita ada insya-Allah. Jadi insya-Allah saya nak beralih kepada soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama saya nak tujukan kepada Dr. Hani. Okey. Kebelakangan ini doktor, kita sering mendengar mengenai variant VOC ataupun variant of concern. Dikatakan merebak lebih cepat dan berkait dengan kadar kematian yang lebih tinggi ya. Jadi Dr. Hani, para audiens kita dan seluruh rakyat Malaysia ingin tahu mengenai apa yang dikatakan dengan variant of concern ini. Jadi bolehkah doktor jelaskan dengan lebih mendalam? Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Rain. Alhamdulillah bi'alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Dr. Rain atas jemputan untuk bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera hari ini. Ini jemputan kali kedua. Alhamdulillah. Sebelum pun sembang seorang-seorang, hari ini insyaAllah ada Dr. Nani sekali. Alhamdulillah untuk memeriahkan forum kita. Saya sangat mengalu-alukan program yang dilakukan oleh Gerakan Wanita Sejahtera ini untuk memberi maklumat kepada masyarakat Malaysia. InsyaAllah kita sama-sama bantu untuk menambahkan maklumat kepada para pendengar kita di luar sana. Baik. Tanpa buang masa, kita pergi terus kepada soalan yang diberikan. Bila bercerita pasal variant, nak tak nak kita akan bercerita pasal mutation. Okay. Virus ni dia akan sentiasa mutate, dia akan sentiasa berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Kan, kenapa virus ni berubah? Kan, salah satunya adalah memang kesilapan yang berlaku apabila virus ni disintesis, ataupun boleh jadi juga virus ni dia berubah apabila dia nak beradaptasi kepada persekitaran dia. Okay? Jadi apa yang berlaku sekarang ni, dengan ramainya jangkitan yang berlaku di seluruh dunia, kalau tengokkan data hari ni, apa yang disebut ialah kes melibatkan COVID-19 dah meningkat sebanyak 169 juta worldwide, kan, satu dunia kan. Dan juga kes kematian pun dah melebihi 3.51 juta. Jadinya lagi banyak orang yang dijangkiti membuatkan virus ni lebih banyak kali
bermutasi, berubah-ubah. Setiap kali dia menjangkiti manusia, dia akan berkembang biak, dia akan replicate dengan sendirinya, akan berlaku kesilapan dan juga dia boleh berubah-ubah. Okay? Bila kita bercakap pada mutasi kepada coronavirus yang menyebabkan menyebabkan COVID ini adalah SARS coronavirus 2, kan? Berbeza dengan virus lain yang contohnya influenza virus, contohnya respiratory syncytial virus. Virus corona ni dia ada dipanggil sebagai proofreading frame ataupun mekanisme untuk membetulkan kesilapan bila berlakunya kesilapan waktu sintesis tu. Jadi kalau kita kata coronavirus ni dia berubah, dia tak berubah macam influenza. Influenza berubah banyak lagi, dia lagi kerap bermutasi. Respiratory syncytial virus dia akan lagi kerap bermutasi berbanding dengan coronavirus. So kita tengok yang ada ni sebenarnya dia tak banyak. Okay, dia tak banyak sebabnya adanya mekanisme untuk pembetulan tadi tu. Tapi still lah mutasi ini tetap akan berlaku. Dan bila virus bermutasi, tak semestinya setiap kali bermutasi itu dia akan memberi kesan buruk. Ada juga mutasi yang tidak memberikan kesan yang signifikan pun pada virus. Kan, dia tak membuatkan virus jadi apa-apa pun, tak ada beza pun, ataupun mungkin juga boleh melemahkan virus. Tapi ada mutasi yang kita tengok yang dipanggil sebagai variant of concern ataupun varian membimbangkan ni, itu dia punya perubahan dia signifikan, memberi kesan yang yang lebih teruk lah, kan. Baik, sebelum kita pergi dengan satu-satu pada variant of concern, saya dah sebutkan sebenarnya pasal mutasi ni. Macam mana mutasi ni boleh dikenal pasti? Macam mana cara dipantau? Salah satu cara mutasi ni dipantau ialah melalui apa yang dipanggil sebagai sequence-based surveillance. Saya tak tahu kat Malaysia sejauh mana kita kerap buat, tapi UK antara negara yang mempunyai kadar surveillance yang tinggilah untuk genomik, kan, ataupun kita sebagai pemantauan jujukan genom. Dekat UK antara yang tertinggi di dunia. So bila ada berlaku mutasi, kita cepat boleh detect, kan. Tapi setengah-setengah negara dia tak ada fasiliti tu, jadinya tak tahu pun kalau berlaku varian-varian yang bahaya timbul dalam masa yang cepat, kan. Salah satu cara yang lain adalah melalui ujian makmal sendiri. Macam mana influenza virus bila dikenal pasti, bila dimasukkan ataupun dijangkitkan influenza virus tu pada certain animal, pada certain binatang, virus yang keluar tu dia ada mutation dia sendiri. Yang tu boleh didapati melalui ujian makmal juga. Dan yang ketiga melalui kajian epidemiologi sendiri, kan. Macam mana bila kita tengok pola penyebaran penyakit, tiba-tiba penyakit itu tersebar yang sangat tinggi berbanding yang asal. Semua kan itu antara tanda-tanda adanya mutasi yang berlaku dalam penyebaran. Okey, bila kita tengok variant of interest dulu, maksudnya varian yang diperhatikan, apa membuatkan mutasi itu menyebabkan virus dikategorikan sebagai varian yang diperhatikan, variant of interest, before kita pergi kepada variant of concern. Okay, itu bila virus yang ada tu tiba-tiba dia seolah-olah ada tanda varian tu dia memberi mengurangkan keberkesanan rawatan yang diberi kepada pesakit. Okay, itu dah ada tanda-tanda, there's something wrong with this virus, kan. Dia tak macam virus biasa ataupun coronavirus yang asal, kan, SARS-2 yang asal. Seterusnya, kita tengok juga dijangkakan bahawa virus ni ada tanda-tanda bahawa penyebaran dia lebih cepat. Kan, macam mana kita tengok dengan varian 117 yang lahir dekat Kent dulu tu, ataupun alat diagnostik yang kita gunakan untuk kenal pasti virus ni dia tak lagi efficient macam yang asal. Itu dah ada tanda-tanda something wrong with this virus, kan. Sama lah juga dengan immunity yang terhasil, maksudnya orang tu dah pernah kena jangkitan, tiba-tiba dia macam dia kena jangkitan lagi, ada something wrong. Okay, itu varian yang diperhati. Tapi once kita dah boleh confirm ataupun memang ada bukti jelas yang mutasi tu boleh menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit, itu for sure lah, itu dah variant of concern, kan, yang membimbangkan, ataupun virus tu menyebabkan jangkitan yang lebih parah lagi. Bila kita kata lebih parah ni, sama ada lebih ramai pesakit memerlukan rawatan di hospital ataupun memerlukan rawatan ICU, ataupun kadar kematian meningkat mendadak, lebih tinggi, kan. Sama juga kita kata tadi, confirm immunity yang dihasilkan oleh badan tu dia tak mampu melawan virus.
kan. Yang seterusnya ialah keberkesanan rawatan. Seterusnya diagnostik alat yang kita guna untuk diagnose virus tu juga dia tak lagi efisien macam mana asal. Okey, itu virus yang varian yang membimbangkan. Bila benda tu berlaku, apa yang perlu suatu negara yang dapat kenal pasti virus ni ialah ataupun varian ni ialah dia perlu report kepada WHO. Okay, berdasarkan pada peraturan kesihatan antarabangsa. Sebabnya the whole world need to be aware of that. Satu dunia kena tahu bahawa adanya varian ini. Itu yang berlaku bila dekat UK tahun lepas timbulnya varian B117 kan. Sekarang dah tersebar lebih pada 149 negara dah pun kan. Dan juga Afrika Selatan punya varian B1351 itu pun dah lebih kepada 100 negara tersebar. Dan juga Afrika ni silap tu, itu bukan Afrika ni, itu adalah Brazil B1128 ataupun P1 variant, itu Brazil punya variant. Dan seterusnya yang paling latest sekali Indian variant. Indian variant ni dia terbahagi kepada 3 sub variant ataupun lineage dia, 1, 2 dan 3. Dekat UK yang paling dominan sekali adalah lineage 2. Kalau dekat Malaysia based on berita saya tengok yang masuk adalah lineage 1 dengan 2. Maksudnya kalau tengok based on berita saya dapat hari tu yang based on berita 19 Mei, varian Afrika Selatan dah ada dekat mana? Dah ada dekat Selangor, dekat KL, dekat Perak, Kedah, Kelantan dan Negeri Sembilan. Kan? Kalau varian UK variant tu dah ada dekat Selangor, Sabah, dah ada case import as well. Kalau dekat Indian punya variant dah ada. Ini based on 19 Mei dah ada 5 cases, ada 5 cases dah. Tapi kalau dekat UK sendiri, kalau untuk Indian variant, kalau dekat England sahaja more dan lebih daripada 8,000 cases. Ada 8 tempat dekat UK ni memang nak kata lockdown taklah, sebabnya semua orang tak nak lockdown dah sekarang ni, tapi those 8 areas memang diminta untuk self quarantine. Antaranya dekat Bolton, dekat Blackburn, dekat Bedford. Memang sebulan je diorang tak boleh keluar daripada those places. Memang kes tengah tinggi. Kalau dekat Scotland sendiri untuk Indian variant ada lebih pada 1,000 cases. Dekat Wales less than 100, kurang daripada 100. Dan dekat Northern Ireland 19 cases of Indian variant. Tapi nak ceritanya memang dah tersebar luas benda ni. Dan kalau kat sini kerajaan sebolehnya banyak melakukan sequencing untuk memastikan dapat segera bendung tempat-tempat yang tersebarnya varian ni. Okay, wallahualam. Baik, terima kasih Dr. Hani. Seterusnya kita beralih kepada soalan kedua. Dr. Rosnani, kita telah mendengar tadi kupasan oleh Dr. Hani mengenai variant of interest, variant of concern yang telah pun berada dalam komuniti di Malaysia. Jadi Doktor, boleh saya minta Doktor kupaskan dengan lebih mendalam bagaimana virus COVID-19 ini boleh merebak dengan begitu pantas sekali melalui tindakan-tindakan kita sendiri. Boleh Doktor berikan gambaran yang jelas kepada para audiens kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Dr. Hani semua ya. Jadi saya nak kongsi satu video lah. Video ni dia tunjuk kita punya perbuatan. Contoh bila kita bercakap, sebenarnya air liur ataupun kita kata partikel yang keluar daripada kita punya mulut tu kepadatan dia Dr. Nani ada isu ni ada masalah teknikal sikit ni. Sekejap ya. Alright, kita tunggu sebentar. Kita berikan masa kepada Dr. Rosnani untuk settlekan masalah teknikalnya. Okay, mungkin kita boleh playkan dulu video ni sementara kita tunggu Dr. Rosnani.
So kita boleh lihat di sini seorang ni tak pakai mask. Yang ini one ply kot tak silap saya tadi. Ataupun cloth kat Nani kat Nani tak ada. Okay, cloth saya rasa tadi. Okay, ni kalau coughing. No mask, one layer, two layer and surgical mask. Okay. So ini tak ada mask. Ini kalau batuk So yang ini pakai one layer punya. Kalau purdah termasuk yang one layer ni lah. Maknanya cloth sahaja. Okay, kemudian. Right. So kita lihat bila bersin macam mana pula. Okay. So ni tak ada mask. Yang ni cloth yang satu layer. Ni cloth yang dua layer. Yang ini surgical mask. Surgical mask yang mask yang kita pakai tu lah. Yang memang surgical mask yang hospital punya tu. Okey, saya rasa video pun dah habis. Okey, Dr. Hani ada nak sembang sikit sementara menunggu Dr. Rusnani kembali? Yes, Dr. Rin, boleh saya tambah sikit pasal Baik. pasal mask, okay? Biasa je kita ramai, saya tak tahu lah kat Malaysia tapi dekat sini pun ramai je orang guna mask yang dibuat sendiri kan, berbanding guna surgical mask ataupun mask yang dibeli kan. The thing is with mask yang kita buat sendiri, fabric yang kita guna tu kan, fabric dia ada macam-macam size dia punya pore size dia. So kita kena careful benda tu. Saya sendiri kalau boleh memang prefer pakai disposable mask rather than reusable mask yang kita basuh semua tu kan. Tambah lagi bila kita basuh banyak-banyak kali, kita tak tahu sejauh mana fabric tu di stretch kan. Dia akan buka pore pada fabric tu sendiri. So hati-hatilah kalau dapat pilihan antara disposable yang macam surgical mask semua tu, lebih baik guna yang tu kot. Tu Dr. Nadi dah masuk tu. Alhamdulillah, Dr. Nani. Akbar, cubaan petang ni pagi tadi elok je, subhanallah. Saya guna give up dah guna my desktop, sorry Okay, jadi kita dah tunjuk ke video tadi tu? Dah Dr. Nani, kita dah tunjuk macam mana kalau tak ada mask, lepas tu yang cloth yang one layer, and then mask yang cloth yang two layers, and then surgical mask. Okay, so kalau kita tengok kat situ tadi kan, bila kita sneeze ataupun maksudnya bila kita bersin, even surgical mask pun actually dia akan ada leakage ataupun kita kata macam nampak tembus tadi kan. Kalau kita batuk tak sangat, and kalau kita bercakap tu boleh katakan tak ada partikel sangat. Jadi kita cuba bayangkan virus tu kalau ada dekat kita punya hidung, dekat kita punya mulut, termasuklah semua varian-varian tadi. Bila kita bayangkan bila kita bercakap berhadapan dengan katakanlah ahli keluarga kita, dengan anak kita, dengan kita punya mak ayah tanpa memakai face mask. Jadi bila kita bercakap tu, droplet ataupun kita kata titisan air liur kita tu berada di udara, bila kita lagi banyak cakap, dia lagi banyak dan dia lagi lama stay kat udara, duduk kat udara tu. Jadi itu yang kita, kalau kita baca antara peraturan dia, siapa yang kita kata close contact. Katakanlah kita dengar kawan kat office kita tu positif. Lepas tu orang PKD ataupun orang inspektor kesihatan tu dia akan tanya, siapa yang bekerja sekali? Jadi kita pun mungkin akan fikir, hari tu tak ada pun cakap dengan dia, tapi walaupun kita tak ada cakap dengan dia direct, tapi bila dia bercakap, kadang tu titisan air liur dia tu boleh jatuh di meja, dan mungkin juga dia akan sentuh muka dia sentuh hidung dia, dan dia pegang tombol pintu, dia mungkin masuk bilik air yang sama. Jadi kat situ kita kata berlakunya penyebaran
titisan-titisan kuman tu. Tak kira lah dia varian mana pun. Cuma kadang tu setengah varian mungkin Dr. Hani akan sebut ya. Kita tak tahu mungkin adakah setengah tu dia lagi stabil ke udara ataupun dia lagi stabil di luar badan manusia berbanding dengan varian yang lain. Dan mungkin kita kata kadar keboleh jangkitan. Maksudnya mungkin yang biasa tu dia perlu banyak kat udara barulah dia boleh menjangkitkan pada orang lain dengan izin Allah. Tapi mungkin jadi mungkin dia lagi ramai orang banding dengan yang dulu. Tapi itu yang pentingnya nak bersentuh Doktor, ada Doktor Nani, dengan line ada interference dengan line tadi. Mungkin Doktor Nani kena ulang ayat last tadi. Saya rasa sebab mendung ni kat Kelantan ni. saya tak tahu lah line Selcom ke line DG ni. Okey. Yang tak dengar tadi tu yang mana? Ayat last tu, sepanjang ayat last tu rasa dah ada interference. Dr. Nani pun dah tak ingat kot cakap apa tadi apa yang nak cakap ni sebenarnya gini. Virus ni dia selalunya kalau dia berada di luar badan manusia, selalunya dia tak stabil. Maksudnya dia mungkin ada kat atas meja tu, dia mungkin ada dekat tombol pintu, tapi kadar dia boleh menjangkitkan pada kita mungkin kurang berbanding dengan kalau dia berada di udara dan kita sedut masuk dalam hidung kita, masuk dalam badan kita, yang tu memang dia akan dapat dapat hidup dan dapat membiak dengan cepat. Cuma apa yang kita nak katanya adalah kalau kita bersin ataupun kita batuk, jangan batuk ataupun bersin macam tu. Setengah orang dia dah siap pakai mask cantik-cantik, bila dia nak bersin dia turunkan mask dia. Bila dia nak batuk dia buka. Itu bukan cara yang sepatutnya. Sepatutnya kita kata kalau nak bersin tu, kalau tak ada tisu pun guna you punya orang perempuan kan dia ada tudung, guna bahagian dalam tudung tu. Ataupun kalau orang lelaki guna dia punya, kalau tak ada apa sangat tu, guna dia punya kita panggil elbow. Elbow tu kalau kot bahasa Melayunya pelipatan tangan tu lah ya. Maksudnya letak bersin. Siku. Guna siku untuk tutup mulut dan hidung supaya titisan air yang keluar daripada hidung, daripada mulut kita tu tak tersebar jauh, biar dia melekat kat baju kita je. Balik kena tukar baju. Okay. Jadi Dr. Nani, Dr. Nani, adakah mask ni, orang selalu faham kita pakai mask ni untuk lindungi diri kita. Tapi sebenarnya mungkin terbalik kan doktor? Mungkin kita lebih untuk melindungi orang lain di sekeliling kita. Kalau ikutkan konsep dulu, bila kita pakai mask, kita kata orang bergejala supaya dia tak menyebarkan pada persekitaran. Tapi sekarang ni kita kata dalam titisan air liur bercakap pun kan, jadi sebenarnya dia dua-dua lah. Kalau kita tak ada simptom, kita protect diri kita. Jadi bahagian luar tu yang masalah. Kalau kita pakai mask, kita pergi ke kedai, kita nampak pakcik yang jual nasi tu tak pakai mask, dia bercakap dengan kita, sebenarnya bahagian luar kita tu dah tercemar dengan titisan air liur dia. Tapi kalau kita yang bergejala, kita bercakap, kita punya kuman titisan air liur tu terperangkap kat bahagian dalam. Jadi bahagian dalam tu yang paling kotor. Okay? Jadi kalau kita nak fikir, kenapa pesan kalau kita dengar pakai mask tu lepas buka jangan guna balik. Sebab bila kita dah buka, bahagian luar tu kata kita dah ada virus tu ya. Virus tersema ke virus bahagian dalam tu dah kotor. Kalau kita pakai balik, kita sebenarnya hidup macam sedut balik lah kotor kita tu satu. Dan kita kata, kalau bahagian luar tu yang tercemar, bila kita pegang mask tu tak nak kadang tangan kita akan tersentuh. Jadi maksudnya tangan kita tu dah tercemar. Sebab tu kita kata sebagus ataupun sebaik-baiknya mask tu, bila kita dah pakai sekali, bila kita buka, elok kita buang dan tangan tu kena basuh dengan air sabun ataupun kita guna hand sanitizer, alkohol.
Mungkin kalau guna aloe vera ke, guna minyak zaitun ke, dia tak jadi. Dia punya virus tu, dia punya protein luar tu dengan alkohol tu dengan sabun dia boleh pecah. Jadi saya rasa dah lebih 7 minit agaknya, sekali dengan hikap-hikap tu semua saya serahkan balik pada moderator. Terima kasih. Okey, baik. Soalan seterusnya kepada Dr. Hani. Okey, varian terjadi berikutan mutasi yang berlaku kepada bahagian-bahagian tertentu virus. Jadi mungkin boleh Dr. Hani jelaskan mengenai mutasi yang berlaku kepada spike protein virus COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai S protein. Bagaimana ia terjadi dan bagaimana kesannya kepada keupayaan virus COVID-19 ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Dr. Rin. Macam mana kita sebut tadi, virus dia sentiasa berubah-ubah, dia sentiasa bermutasi kan. Tapi kenapa yang perubahan pada S protein yang penting sangat? Sedangkan kalau saya boleh ingatkan balik kepada pendengar, bahawa virus ni dia ada macam-macam protein. Spike protein tu salah satu daripada proteinnya sahaja, sedangkan dia ada M protein, dia ada N protein, kan itu macam mana kita boleh tengok dekat diagram tu lah kan, itu protein-protein yang ada dekat luar virus dan dalam virus kan. Tapi ni nak cerita sebab spike protein ni ataupun S protein ni dia adalah protein yang dikenal pasti oleh kita punya sistem imun badan. Okay, itulah sebabnya bila kita buat vaksin pun dia terhadap again S protein, terhadap S protein ni, sebab itulah protein yang badan kita kenal dan keluarkan antibody. So kalau saya letakkan dekat situ, harapnya tak complicated sangat gambar rajah tu, insyaAllah kita go through it slowly. Itu adalah structure spike protein ataupun S protein. Bernampak ada kompartmen S1, ada kompartmen S2 dan ke atas tu ada RBD which is receptor binding domain. Okay, receptor binding domain ini yang membolehkan virus tu dia melekat kepada sel kita. Okay, tanpa receptor binding protein, receptor binding domain ataupun RBD, virus ni tak boleh melekat dekat badan kita. So diperlukan ini untuk melekat kepada ACE2 receptor. Kan kita mungkin pernah dengar kan ACE2 receptor yang stand for angiotensin converting enzyme tu kan. ACE2 receptor ni memang ada dekat badan kita sebab salah satu fungsi kepada ACE2 receptor ni ialah dia menurunkan tekanan darah dalam badan kita. Okay, so kita perlukan reseptor ni, tapi virus dia ambil kesempatan di atas reseptor ni dengan cara melekat kepada ACE2 reseptor ni untuk hijack ataupun masuk ke dalam sel badan kita. Okay, dekat gambar rajah yang kedua tu, itu adalah susunan genom SARS-CoV-2 kan, kita sebut tadi SARS-CoV-2 ni yang menyebabkan COVID-19. Dia ada macam-macam genes dekat situ, dimulakan dengan operative frame, itu yang menghasilkan enzim-enzim untuk membolehkan virus ni berkembang biak, ada S protein, kemudian dia protein-protein S gene dan gene-gene yang lain. So dekat S gene itu sendiri, jadi kita sebut tadi kompartmen 1 dan kompartmen 2. Selain daripada receptor binding domain. So perubahan pada mana-mana mana-mana structure, bukan structure, mana-mana jujukan pada S genes ni akan membuatkan protein S yang terhasil tu pun dia berubah. Kan, itu yang membuatkan kenapa ada varian yang dia punya karakter dia pelbagai. Kalau adik Syikin yang control slide boleh pergi ke slide seterusnya. Yes, itu saya tunjukkan. Okay, kalau yang belah kanan sekali itu gambar rajah virus yang melekat kepada ACE2. Okay, ACE2 yang kita sebut sebagai reseptor tadi tu kan. So perubahan kepada mana-mana jujukan ini akan membuatkan virus tu mungkin tak boleh dikenali oleh sistem pertahanan badan kita anymore. Okay, sebagai contoh, kalau kita sebut sebagai varian 117, varian yang lahir dekat UK tu, dia ada mutasi pada kedudukan 501. Okay, mutasi itu disebut perubahan daripada amino acid asparagine which is N kepada tyrosine which is Y. Okay, apa yang berlaku bila ada mutasi ni ialah virus ni dia lebih berkembang biak. Sebab apa tahu mutasi ni berlaku pada
ACE2 binding receptor tadi tu pada receptor binding domain. Jadinya bila dia meningkatkan kebolehan virus ni untuk masuk ke dalam sel, dengan sendirinya lebih banyak virus boleh berkembang biak dalam sel kita. Okey, bila virus berkembang biak, dengan sendirinya jangkitan akan meningkat. Bila jangkitan akan meningkat, lebih banyaklah virus-virus baru yang akan terhasil. Kan kita kata anak-anak kan yang lahir daripada sel yang dijangkit tu. Seterusnya itu meningkatkan kebolehjangkitan dan juga penyebaran sehingga 40 hingga 70%. Okey, bila berlaku mutasi N501Y, itu boleh meningkatkan penularan between 40 hingga 70%. Okey, itu baru satu mutasi. Kan, mutasi ni dia ada pada UK variant, pada South African dan Brazil variant, tapi dia tak ada pada Indian variant. Okey, apa yang ada pada Indian variant ialah perubahan pada kedudukan 484 atau 484 E484K. Perubahan itu dia berlaku pada reseptor receptor binding motif dekat receptor binding domain. Itu membuatkan protein yang terhasil tu, S protein yang terhasil tu, dia kurang boleh dikenali oleh kita punya sistem immunity. Contohnya orang yang dah diberi vaksin, okey, dia tak dapat perlindungan yang sama kalau dia dijangkiti oleh SARS coronavirus tu yang biasa, berbanding kalau dia dijangkiti oleh varian yang sama ada varian yang South Africa, Brazil ataupun Indian varian. Dia akan kemampuan immunity yang terhasil daripada antibody tu, yang terhasil daripada vaksin tu, dia akan berkurangan disebabkan oleh mutasi ni. Sama juga mutasi yang ada pada kedudukan 69 hingga 70, itu pun mutasi yang ada pada kompartmen S1 dan S2 pun boleh mengelakkan mengelakkan imuniti badan juga. So ini just beberapa sahaja mutasi, sedangkan virus ni dia banyak lagi mutasi dia kan. Ini yang paling signifikan lah kita tengok sekarang ni kan, macam mana yang asalnya 117 ni macam saya sebut tadi tu, dekat UK dia banyak buat sequence. Bila banyak buat sequence, dia boleh detect bila berlaku variant, development of variant kan. Contohnya apa? Biasanya dia orang akan gunakan RT-PCR untuk tengok sampel yang dikaji tu sama ada positif ataupun negatif. Untuk memastikan sampel tu betul-betul positif, dia akan melakukan PCR pada 3 genes dekat virus tu, antaranya pada open reading frame yang slide itu tunjuk sebelum tadi tu, pada N protein dan S protein. Apa yang berlaku pada variant 117 ialah bila dibuat RT-PCR ni, dia always negatif untuk S protein, S gene. Kan dia punya siapa yang biasa dengan RT-PCR punya result bolehlah tahu kan macam mana, how does it look like kan. Dia fail all the time. Bila fail all the time, which is in majority about 99%, kalau CAN variant ni ataupun 117 mutation ni memang dia akan fail lah RT-PCR untuk S protein. Sebabnya primer and probe yang digunakan untuk detect S gene ni memang dia interfere, sebab benda kat situ memang ada mutation, jadinya primer and probe ni tak boleh nak detect pun kan. Dengan sendirinya saintis tahu ada mutation dekat area tu kan, dan itulah yang kita dapat pun bilanya mutation tu menyebabkan lebih banyak jangkitan, menular lebih cepat sebagainya kan. So itu antara mutation. Itu mutation yang kita tahu sekarang ni, dan yang kita tak tahu tu tak tahulah kan macam mana kan keadaan kan. Tapi walaupun disebut sebagai badan virus ni ataupun varian ni boleh mengelakkan imuniti, insyaAllah kita tengok on the next slide nanti, tak bermaksud kita tak perlu ambil vaksin. Okey, kita kena ambil vaksin walaupun imuniti untuk certain vaksin kadang tu berkurangan. Okey, nak tak nak kita kena bercerita pasal benda tu, so kita aware apa yang sebenarnya berlaku, rather than kita cakap semua vaksin work. Tak, dia bukan macam tu. Dia ada vaksin-vaksin yang berkurangan kan, dan ada langkah-langkah yang dibuat untuk memastikan vaksin ni boleh memberi protection kepada kita despite pun apa yang berlaku tu. InsyaAllah kita akan tengok on the next slide pusingan ketiga nanti insyaAllah.
Baik, jadi saya ingin teruskan kepada soalan seterusnya ya, kepada Dr. Rosnani. Okey, tadi kita dah dengar tentang mutasi S protein yang boleh menghasilkan variant of concern menyebabkan VOC ni berkeupayaan untuk menular dengan lebih pantas. Dan rakyat Malaysia mungkin semuanya ya Dr. Nani mungkin semuanya sudah tahu lah mengenai SOP sehingga kan kadang-kala diabaikan doktor atau dikatakan rakyat sudah kepenatan mengamalkan SOP SOP fatigue dengan kata lainnya. Jadi doktor boleh tak kita peringatkan sekali lagi mengenai SOP sebab tadi kita dah dengar tentang VOC bila dia mutasi S protein yang menyebabkan VOC itu sendiri berkeupayaan untuk merebak dengan lebih pantas. Jadi kita nak peringatkan sekali lagi dengan kefahaman insya-Allah faham apa yang kita lakukan barulah SOP ini mempunyai makna dalam diri kita. Silakan doktor. Okay, terima kasih. Boleh dengar jelas ke ataupun putus-putus ya? Alhamdulillah jelas Dr. Nani. Alhamdulillah. Kena tanya tu sebab ujian hari ni agaknya ya. Okey, kalau kita boleh tengok dekat poster yang saya dapat daripada KKM Kementerian Kesihatan Malaysia, kita mungkin selalunya rakyat Malaysia kita akan dengar kalau SOP tu apa kita nampak? Kita nampak pakai mask. Kalau kata SOP mask, itu yang kita nampak pelitup muka. Tapi kadang ada lebih pada itu ya SOP ataupun kita kata standard operating procedure. Macam yang saya sentuh tadi, bila kita kata virus tu berada di udara ataupun virus tu kita kata melekat di baju ataupun di tombol pintu ataupun di mana-mana tempat, kita cuba fikir macam mana kita nak elak daripada virus tu masuk dalam badan kita. Jadi kalau kita katakanlah ya, virus tu jatuh di permukaan meja, katakanlah kawan kita tu bersin and dia rupanya pembawa COVID-19. Jadi kita sentuh meja tu, bermaksud tangan kita tu dah ada virus. Jadi macam mana kita nak halang virus tu pada masuk dalam badan kita? Wash hand, basuh tangan. Jadi kita punya SOP-nya adalah kita kata macam mana nak hindari daripada virus tu masuk dalam badan. Jadi itu yang kita keluar 3W dan juga 3C ataupun 3S ya. Kalau 3C tu Inggeris, kalau 3S tu bahasa Malaysia lah ya. Jadi apakah itu 3W? Antara satunya kita kata pakai. Pakai apa? Pakai mask. Okay. Lepas tu apa lagi 3W tu kita kata kalau tunjuk kat poster tu. Kita kata saya pula tak nampak ya gambar kecil kat sini. Okay, saya cuba tengok poster saya. Maklumlah ya dah tua ni. Okay. Jadi kita kata satu W yang pertama tu adalah macam saya sebut tadi kerap cuci tangan. Jadi bila kita kata tangan kita, aku kata kalau ada sentuh banyak mana virus pun, selagi kita tak letak tangan kita tu di muka ataupun dia sebab dia tak boleh tembus kulit ya. Kalau macam kita ada kulit tak terluka, kulit kita tak terkoyak, dia tak boleh tembus macam tu. Bukan senang-senang. Jadi kita kata kalau kita basuh tangan kita lepas kita tersentuh apa-apa kita basuh, insya-Allah virus tu mati. Jadi tak adalah dia menjangkiti kita ya. Kedua W-nya adalah wear ataupun pakai. Ini yang orang faham yang ni je kita kata. Pakai pelitup muka untuk kalau kita bergejala, kita tak nak virus tu tersebar ke persekitaran. Kalau kita pula kita kata orang tu bergejala, kita tak nak virus tu masuk ke dalam kita punya permukaan badan. Okey, yang ketiga amaran ataupun warn. Ini kita kata tak nak ada sentuhan lah. Aku katakanlah dia tu ada virus, dia baru je lepas tonyoh-tonyoh hidung dia, mana kita tahu kan, kita pergi salam pula, lepas salam tu siap pula kita kata letak tangan kita kat muka, memang selamat lah Jadi kita kata salah satunya adalah kita kata virus tu kita nampak tadi dalam video dia tak pergi jauh sangat, kecuali kalau kita bersin yang patut lah. Jadi kita kata kalau kita nak bercakap ataupun kita nak bersembang benda yang penting pakai mask tu betul, tapi jarak. Jadi maksudnya kita kata jangan dekat-dekat jarak. Paling kurang kita kata 2 meter sebenarnya.
Tapi kadang setengah orang tu dia tak pasti 2 meter tu, dia tengok orang tu ukur, yelah tu. 2 meter tu sebenarnya 200 cm, 200 agak jauh. Kadang-kadang kalau kita pergi tengok dekat setengah tempat kedai makan tu tak sampai 200 meter sebenarnya. Dan 200 meter ni bukan berhadapan saja. Dia daripada kiri, belakang, depan. Semua tu kita kata kena 2 meter jarak. Okey, apa pula 3S ni? 3S ni kalau kita kata kita pergi ke tempat yang sesak, tempat ramai orang. Ramai orang mesti ramai orang bercakap kan? Bila ramai orang bercakap, boleh bayangkan kadar kedekatan titisan air liur yang berada di udara di tempat tu memang banyak. Dan bila banyak tu kita kata dia lagi senang untuk dia masuk ke dalam badan kita sebab dia banyak kan. Dan kita kata bila tempat sesak kita nak jaga 2 meter memang jangan harap lah. Memang impossible lah. Okay. Dan satu lagi kita kata kadang-kadang tu tempat sesak. Kita 2 orang je tapi sempit. Bila sempit pun sama. Kita dapat nak jarak selamat 2 meter tu. Dan satulah sembang dekat. Kadang-kadang kita tak best cakap jauh-jauh tak dengar macam mungkin. Tapi sekarang ni memang kena macam tu. Kena jauh sikit, tak boleh dekat-dekat sangat sebab bila dia sembang dekat memang kita kadang-kadang tu titisan video tu boleh masuk ke dalam sebut hanya Dr. Nani, line doktor tak berapa clear balik. Okey. Dengar setakat sembang dekat tu dengar ke? Dengar doktor. Sembang dekat dengar pula. Subhanallah. Jadi apa yang kata bila kita kata SOP tu dia bukan setakat pakai tutup muka. Dia ada semua kita kata jaga jarak, kerap cuci tangan, jangan berdekatan, jangan bersentuhan, elakkan tempat sesak. Bazar Ramadan, kenapa kita tutup bazar Ramadan hari tu? Tempat sempit, kenapa lift tu tak boleh? Dulu boleh masuk 3 orang je sekali sebab kita nak elakkan daripada kepadatan titisan virus ataupun kuman dalam udara. Jadi itu dia SOP bukan setakat tutup muka. Dia SOP adalah semua yang saya sebut tadi. Jadi jaga jarak, cuci tangan. Kalau rasa sendirilah kalau masuk kedai ramai orang tak suka spray tangan dia. Dan itu pun sebenarnya dulu memang ada salah sedikit. Dia lepas spray tangan kita. Tapi sekarang ni semakin lagi baik. Jadi semua jadi kita okey, saya boleh moderator. Putus doktor. Okey. Saya kembalikan semula pada moderator Okey, baik doktor. Alright, so kita rasakan SOP ni mungkin kita dah rasa macam satu benda yang kita dah terlalu biasa lah kita pun dah rasa kadang-kadang mungkin jemu juga bila orang cakap pasal SOP kan. Tapi kita akan rasa kepentingannya apabila kita sendiri menjadi salah seorang kontak kepada pasien positif. Waktu tu nanti kita akan terfikir dalam masa sebelum ni kita adalah close contact kepada pasien yang positif, kita ingat balik kita dah pergi mana, siapa yang kita jumpa, kita cakap dengan orang dekat ke, kita pakai mask ke tidak, kita pakai hand sanitizer atau tidak. Waktu itu memang kita akan terfikir semua tu dan kita akan rasa macam kalaulah kita positif, bagaimanakah dengan orang-orang yang kita jumpa pada waktu tersebut. Itulah bila mana kita terkena sendiri baru kita mula fikir, Allahuakbar, kenapalah kita salam. Contohnya kan, kenapalah kita salam dia, kenapalah kita salam mak kita tadi, selalu jumpa tak salam tiba-tiba kita salam cium pula. Sekarang kita ni kontak kepada pasien positif. Bagaimana kalau kita positif? Waktu itu kita akan terasa. Baik, soalan terakhir untuk Dr. Hani. Kita di Malaysia sedang giat melaksanakan PIK atau Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan.
Jadi bagaimana doktor dengan kewujudan varian-varian baru ni yang boleh mengubah keupayaan virus COVID-19, adakah vaksin masih berkesan untuk melawan dan menghapuskan variant of concern ini? Silakan doktor. Terima kasih Dr. Rin. Okey, kalau adik Syikin boleh naikkan slide. Terakhir, baik, okey, kalau kita tengok dekat sini, terima kasih Syikin. Dekat sini ada macam-macam vaksin yang dah dikeluarkan, kan. Setakat ni kalau dekat Malaysia dah ambil AstraZeneca, dah ambil Pfizer, dah ambil Sinovac, kan. Dekat UK Sinovac tak masuk. Tapi semalam baru di-approve dekat UK Johnson punya ni, which is Johnson & Johnson punya vaksin. Okey, vaksin ni dia ada macam-macam jenis dia, macam-macam type dia, dan juga dos berbeza lah. Kalau Janssen punya dos tu cuma sekali saja, tak perlu sampai 2. Kan most yang kita ada sekarang ni sama ada AstraZeneca, Pfizer ataupun kalau kat UK Moderna memang kena ada 2 doses, 2 kali kena dapat suntikan. Tapi kalau Johnson & Johnson sekali je suntikan dia. Okay. Dan juga cara disimpan vaksin ni pun berbeza lah. Kalau untuk Pfizer tu masalah dia ialah temperature yang boleh digunakan tu sangat rendah untuk simpan vaksin ni. Cumanya adalah dia buat sekarang ni perubahan sedikit kepada Pfizer. Saya tak tahu Pfizer ni dah sampai ke Malaysia belum, yang dia orang modify so boleh simpan dekat temperature yang lebih tinggi sikit, minus 20 degree. Kita punya temperature kita punya freezer tu lebih lama berbanding dengan sebelum ni. Tapi nak cerita setiap vaksin ni dia ada dia punya efficacy dia. Okay. Dan efficacy ni sama ada kita nak tak nak, kita kena cerita kepada pendengar, kita kena cerita pada pengguna. Okay. Contohnya kita bagi dekat sini Pfizer, sebab Pfizer ada kat UK dan Pfizer ada dekat Malaysia. Pfizer kalau melibatkan Indian variant, okay, sebelum kita pergi Indian variant, kita pergi variant lain dulu. Kita cerita pasal kita cerita pasal AstraZeneca. Sebab Malaysia ambil AstraZeneca kan sekarang kan. Okay. AstraZeneca untuk UK variant. Untuk UK variant, kalau yang biasa-biasalah kita akan dapat lebih kurang 80%, 75% dia punya keupayaan untuk melindungi kan, perlindungan yang diberi. Tapinya bila berdepan dengan UK variant ni dikurang sikit dalam 70%. Tapinya kalau dia berdepan dengan South African variant diturun sampai jadi 22%. Itu sebab South Africa hari tu dia biasanya nak ambil AstraZeneca untuk salah satu program vaksin dia, tapi lepas tu dia tak ambil AstraZeneca sebabnya variant South Africa memang dia lebih kuat, dia tak mampu dilawan oleh AstraZeneca punya variant. Seterusnya kalau Janssen tak ada kat Malaysia, okey, Pfizer dan AstraZeneca juga sebenarnya kalau dos pertama against melawan Indian variant, kalau kita baru dapat dos pertama dia bagi protection lebih kurang 33%. Okay, itu baru dos pertama. Kan biasanya dalam masa 21 hari akan diberi dos kedua. Selepas dos kedua, kalau Pfizer dia punya protection dia masih tinggi, walaupun asalnya Pfizer dalam 95%, tapi bila berdepan dengan Indian variant dia akan turun kepada 93%. Tapi kalau AstraZeneca dia memang lebih kurang 60% saja protection dia. Okay, itu antara sebabnya kenapa AstraZeneca sekarang ni tengah berusaha untuk mengeluarkan booster ataupun suntikan yang ketiga. InsyaAllah suntikan ketiga ni dia boleh cover lebih banyak variant. Sebabnya itu variant kita ada sekarang kan, kita tak tahu next few months nak na'udzubillah min zalik, tapi kemungkinan untuk variant lain tu ada tu memang boleh jadi kan. So mudah-mudahan kalau kami dekat UK ni sendiri by autumn nantilah, musim luruh nanti insyaAllah dah dapat booster untuk kalau siapa-siapa yang dapat AstraZeneca punya vaksin. Saya dapat AstraZeneca vaksin. Kat sini kalau umur 18 hingga sebelum 40, between 18 hingga 40 yang boleh dapat Pfizer dan juga Moderna. Tapi ni atas 40 dia akan bagi AstraZeneca. Kalau nak tengok dekat UK sendiri,
UK dia punya penduduk dia 2 kali ganda lebih daripada penduduk Malaysia kan. Dekat sini lebih 66 juta penduduk, kat Malaysia dalam berapa 33 juta kan. Dekat Ya. UK sendiri dia punya coverage untuk first jab lebih kurang 50% lebih, 50% lebih dan lebih pada separuh. Untuk second jab lebih kurang dalam 40 million. Kalau second jab dalam berapa, second jab ada dalam 25 juta. Tapi dekat Malaysia sendiri first jab pun saya tengok kalau based on berita baru 6% yang ambil vaksin kan. Kuat menyedihkan, walaupun saya tahu dekat berita juga sebab orang sekarang ni macam berlumba-lumba untuk dapatkan vaksin AstraZeneca, which is a good thing kan. So mudah-mudahan rakyat Malaysia lebih bersungguh untuk dapatkan vaksin. Kita tahu negara-negara membangun macam mana UK, Canada, US, dia orang secure vaksinnya sampai untuk seorang penduduk tu diorang boleh tempah sampai 9 suntikan. Nak pastikan semua penduduk dapat vaksin ni kan. Dia bukan sahaja untuk dapatkan vaksin tapi untuk membolehkan ekonomi dibuka balik, banyak sektor boleh dibuka balik. Macam UK sendiri insya-Allah setakat ni diorang aim untuk boleh totally untuk berhentikan untuk tamatkan lockdown by 21 Jun. Mudah-mudahan lepas 21 Jun tu tak perlu dah pakai face mask dan tak perlu pakai tak perlu jaga penjarakan sosial sebabnya diorang target by that time dah capai herd immunity dekat UK lah yang ambil AstraZeneca, Moderna dan juga Janssen, insyaAllah kan dah dan juga Pfizer. Tapi dekat Malaysia orang Malaysia perlu ambil vaksin lebih cepat supaya herd immunity ni dapat dicapai, supaya ekonomi kita dan kita boleh kembali kepada kehidupan yang normal kot. Kesiankan ramai yang tak boleh jumpa mak ayah, ibu raya hari tu. Kami yang kat luar ni pun tak pernah balik jumpa mak ayah, which is sedih sangat kan. So mudah-mudahan rakyat Malaysia lebih proaktif untuk mendapatkan vaksin. Allahuakbar. Baik, terima kasih Dr. Hani. Seterusnya soalan terakhir untuk Dr. Rosnani. Doktor, apabila seseorang itu bergejala, bagaimana sebagaimana gejala COVID-19 lah, apakah yang harus dilakukan bagi menghalang virus ini daripada merebak kepada orang lain? Dan konsep kuarantin kendiri ataupun self isolation, bagaimana ianya seharusnya dilaksanakan dengan betul? Silakan doktor. Terima kasih moderator. Dengar ke? Soalan Dengar. standard Dr. Rosnani hari ini adalah dengar ke? Okay. Jadi kalau macam katakanlah sebenarnya kalau macam saya sebagai lecturer, saya nak tanya pendengar ni agaknya apa diorang kena buat. Katakanlah kan tadi kan ada yang komen-komen tu katakan kalau boleh panggil nama seorang. Okay, so kalau anda bergejala apa anda kena buat? Kita tahu dia faham ke tak kan. Tapi sebab saya kat sini hari ni bukan sebagai pensyarah, sebagai panelis, so saya akan beritahu lah ya. Okay, bila kita tengok tadi kan, dia selalunya kita kata apa yang keluar daripada kita punya titisan air liur dan juga berhidung. Jadi kalau katakanlah kita ada gejala, contoh apa dia, sakit kepala, demam dan kita rasa macam adakah sebenarnya aku ni adalah ada gejala COVID? Anda fikiran yang anda ada itu adalah betul. Sebab antara tanda-tanda COVID dalam kalangan orang muda, dia boleh jadi setakat sakit kepala dan rasa demam sikit je. Anak saya 2 orang kena COVID masa kat sekolah. Seorang tu memang dapat teruk dengan batuk, sesak nafas. Alhamdulillah situation dia okey, demam teruk. Tapi yang seorang lagi tu dia cuma rasa badan dia panas dan dia rasa letih sikit. Itu saja. Jadi apa yang kita nak kata, bila kita ada sedikit sahaja kesyakwasangkaan, okay, bila orang rasa ni, aku ni kenapa rasa tak sihat ni? Can this be COVID? And jawapan yang kita kena letak pada diri kita, it can be. Boleh jadi. Sebab kita mobile, kita ke kedai, kita keluar kerja, kita kena kata yes, aku ada resiko untuk dapat COVID. Jadi bila gitu, kita kalau katakanlah kat rumah kita tu cukup prasarana, seelok-eloknya isolasi diri.
bilik kita, kalau kita ada suami pun kata minta maaf bang, saya kena duduk kat bilik saya sampai saya buat swab test dan sampai result swab test saya tu negatif baru kita boleh share bilik semula. Tandas pun tandas kita sendiri, basuh kain baju sendiri, sidai sendiri, makan nak turun ke dapur masa tak ada orang dah barulah kita makan. Tapi kalau macam kata kalau ada dayang-dayang, ada anak yang dah besar tu boleh bawa makanan ke bilik kita, itu lagi bagus. Dan pinggan mangkuk kita cuci sendiri. Memang kita kata anything yang ada close contact dengan kita berpotensi untuk menjangkitkan pada orang lain. Jadi itu adalah kita kata kita memang kena fikir apa saja aktiviti nak keluar tu lagilah tiba-tiba nak keluar tak boleh, kena hello kat bos. Minta maaf bos, saya ada gejala. Saya akan update MySejahtera saya ada gejala. MySejahtera akan cakap nak pergi swab kat mana, gejala tu macam mana, dia akan nilai balik. Kalau macam saya bekerja di hospital universiti, kami kena lapor. Katakan tiba-tiba alamak hari ni bersin, sakit kepala pula, kami kena lapor. Dan diorang akan ada satu set soalan dan katakanlah cukup kriteria kat situ, dia akan tulis anda dikendaki telefon hotline untuk swab, untuk ambil ujian calitan. Dan memang saya pun pernah mengalami ujian calitan tu. Tak sakit, memang tak selesa, tapi tak sakit, tak ada hidung darah, itu cerita horror tu tak ada. Tapi bila sahaja kita ada simptom, memang kita kena fikir apa yang kita dah kontak mak ayah kita macam mana semua, dan kita memang kena limit pergerakan kita. Dan kita orang Islam, kita kata kita ada doa. Doa betul-betul minta Allah selamatkan kita, selamatkan kontak kita, tapi macam Dr. Rin katalah, kita akan muhasabah. Patutnya aku tak buat macam tu tadi, patutnya aku tak boleh itu, patutnya ini. Dan patut-patut tu kita kena azam, nekat nanti insya-Allah aku tak akan buat yang macam tu. Dan kita kata kita kena banyak-banyak kempen, tolong jiran, tolong sepupu, tolong mak ayah daftar. Sebab kita nakkan herd immunity tu. Sebab kita kata sampai bila kita tak nak salam dengan mak Okay, jadi sebelum saya sebab kita rasanya semua orang boleh faham kot. Kita cuba bayangkan kita bawa sesuatu yang kurang menyenangkan. Jadi macam mana kita akan behave, akan berperangai. Kau katakan tiba-tiba kita tercalik najis kat tangan kita ataupun ada najis kat pipi kita. Macam mana kita akan behave? Kita takkan jumpa orang, kita akan isolate diri kita akan basuh tangan kita kerap, kita akan macam itulah juga Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih moderator, saya serahkan balik pada Dr. Rin. Baik, Alhamdulillah. Jadi doktor, kita nak pergi kepada sesi soal jawab. Saya lihat ada banyak juga soalan yang dah berada di Facebook lah tadi. Ada beberapa soalan yang mungkin saya akan lihat soalan-soalan tersebut sesuai untuk doktor mana. Okey, baik. So mungkin saya pilih, saya pilih saya pilih Dr. Hani dulu. Rasanya ada 3 soalan yang mungkin Dr. Hani boleh jawab ni. Ataupun jika Dr. Nani nak tambah pun boleh. Okey. Baik, so soalan pertama tu, berapa lama virus itu berapa lama virus itu, saya assume virus COVID-19 lah, boleh berada di permukaan selepas seseorang batuk atau bersin. Kemudian, how the vaccine can cover the COVID variants? Vaccine is very specific for COVID-19 original. How does it work? So soalan pertama tadi dia kata berapa lama virus boleh berada di permukaan selepas seseorang batuk atau bersin. Keduanya, macam mana pula vaksin nak cover variant, sebab vaksin ni very spesifik kepada COVID yang asal. Okey. Baik, mungkin Dr. Hani boleh teruskan dengan jawapan. Okay. Baik. Terima kasih Dr. Rin, terima kasih kepada sahabat pendengar yang bertanya. Baik, in term of how long does the virus can survive on the surface, kan dia depend pada surface yang macam mana. First kita tengok dekat air sendiri, dekat udara. Bila seorang tu batuk, seorang tu bersin, bercakap, menyanyi, even kalau pergi dekat gym tu bernafas kan, dalam keadaan kita termengah-mengah, kita biasanya bernafas lebih kuat. Kita introduce banyak sangat macam mana Dr. Nani sebut tadi, droplet yang ada virus dekat dalam udara. Biasanya dekat dalam udara sendiri depend kepada airflow, pergerakan udara pada suatu ruang tu lebih kurang biasanya dalam 3 jam.
3 hingga 4 jam virus tu boleh berada dalam udara. Tapi itu kita kata dalam tempat yang tertutup lah. Kalau tempat yang terbuka macam dekat luar, shouldn't be the case. Dia takkan lama macam tu lah. Kalau tempat yang berangin ke apa kan, angin tu sendiri akan menolak droplet. Tapinya bila bercakap pasal surfaces, permukaan, kalau permukaan plastik, permukaan metal, virus boleh stay dekat situ up to 3 days, sehingga 3 hari. Kan? Kalau kita ingat, dulu pernah saya sebut masa sesi yang pertama dulu, virus ni bila duduk dekat permukaan apa-apa, macam mana Nani sebut tadi, dekat tombol pintu ke atas meja ke, dia tak boleh buat apa-apa pun. Tapi maksudnya dia boleh stay dekat situ, dia boleh berada dekat situ sehingga 3 hari. Itu yang normal lah. Kita tak tahu lah dengan varian ni ataupun varian-varian yang akan datang, how resilient can it be. Dia mungkin lebih robust daripada itu kan, kita tak tahu. Tapi atas permukaan 3 hari. Yang itu yang kita pegang. Yes. Ya, soalan seterusnya doktor tentang vaksin. Okey, Bagaimana tentang vaksin vaksin boleh cover varian? tadi, ya, saya dah bagi contoh untuk Indian variant. Begitu jugalah kalau macam UK variant pun, UK variant AstraZeneca, dia protection pun lebih kurang daripada yang sepatutnya. Okay, bila kita sebut pasal mutation, macam mana saya sebut tadi, mutation tu berbagai. Memanglah asal virus ni ataupun asal vaksin dibuat untuk virus yang asal, which is yang Wuhan punya kan, Wuhan punya strain tu. Tapinya again, mutation tu, kalau mutation yang sikit-sikit, insyaAllah dia boleh cover. Okay, dan ingat, dia bila kita ambil vaksin, dia bukan semata-mata antibody tu yang memberi protection. For sure lah yang memberi protection tu ialah Allah kan. Tapinya apa yang kita dapat lebih daripada itu ialah vaksin sendiri dia akan induce kita punya B cell, kita punya T memory cell, dia akan induce kita punya cytokine, semua-semua tu. Itu juga membantu. Okay, walaupun dia punya protection tu kurang daripada yang sepatutnya, macam mana saya sebut tadi tu, untuk Pfizer dan juga untuk AstraZeneca, actually both memang tengah working on booster. Okay, insyaAllah akan ada suntikan ketiga. Jadi orang Malaysia kalau nak diberi suntikan ketiga, janganlah takut ambil lah, sebabnya itu untuk cover varian sebenarnya. Okay, dan sama ada varian yang ada sekarang ni ataupun varian yang akan datang, mudah-mudahan itu adalah usaha yang kita buat, which is mungkin tahun depan kena ambil suntikan yang lain pula. Kita tak tahu benda tu, tapinya kalau itu adalah salah satu usaha, why not? Just redha lah. Dr. Hani mungkin boleh sambung sedikit je lagi. Sabar ya Dr. Nani, ada soalan untuk Dr. Nani, tapi kita sambung sedikit lagi soalan untuk Dr. Hani. Terdapat kajian yang mengatakan vaksin Pfizer berkesan ke atas varian COVID dari India. Sejauh mana kebenaran kajian tersebut? Dan saya sambung sikit soalan yang kedua. Dr. Hani, bagaimana cara-cara masyarakat boleh menangani virus selain daripada SOP yang diberikan oleh KKM itu? Ini tak nak SOP ni. Okey, baik. Selain daripada SOP, maksudnya SOP pasal on top that. Okay, berkaitan dengan Pfizer, saya tak tahu kalau dah publish in peer review journal, tapi memang dalam berita memang dah keluar lah. Pfizer, macam mana saya sebut tadi, untuk suntikan yang pertama, dia memberi about 33% protection against Indian variant. Untuk suntikan kedua, it increased to 93%, 93% protection. So insyaAllah Pfizer boleh memberi protection lah, memberi perlindungan yang baik untuk Indian variant. But again, macam mana saya sebut tadi, untuk AstraZeneca walaupun memberi around 60% protection, untuk sesuatu vaksin tu diluluskan, dia cuma memerlukan perlindungan 50% sahaja. So kalau AstraZeneca boleh beri sampai 60%, it's good enough. Kan, okey dah tu sebenarnya. Ya, jadi bagaimana pula cara-cara lain tu selain daripada SOP? Okay, selain daripada SOP, okay, KKM dah bagi SOP tadi. It's a good thing untuk follow KKM punya SOP. Tapi on top of that, macam mana Dr. Nani pun sebut, kita doa banyak-banyak kan. Selain daripada itu, saya suka untuk encourage kita semua untuk menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan dengan cara apa? Dengan cara menjaga diet. Okay, makan makanan yang sihat. Okay, makanan yang sihat ni maksudnya yang ada banyak vitamin, yang ada banyak serat kan. Contohnya kita perlukan serat up to, serat ni fiber kan, kita perlu up to
30 gram fiber sehari. Maksudnya banyak sayur, banyak buah-buah kita perlu ambil. So itu makanan yang disebut sebagai probiotik. So ambil makanan yang sihat, minum banyak air. Air lah air kosong, tak perlu nak air yang ada perisa ke, tak perlu air yang ada pemanis ke, gula ke, tak perlu. Just ambil air kosong banyak-banyak. Kalau boleh ambil sampai 1.5 liter sehari, it's very very good, okay, untuk kekalkan sihat. Seterusnya kita aktif. Dekat Malaysia, saya tak tahu bila lockdown, rasanya macam tak boleh nak pergi bersenam dekat luar. Sebab kalau dekat UK sendiri, lockdown kita dibenarkan untuk keluar bersenam. Okay, so kalau tak boleh keluar bersenam kat luar sekalipun, dekat kawasan rumah kita ataupun dekat dalam rumah sendiri, okay, bersenam tak semestinya kena berlari, berjoging dalam rumah. Even kalau turun naik tangga, berjalan daripada dapur ke ruang tamu, patah balik pun is good. Okay, lagi banyak kita bergerak, lebih baik untuk diri kita. Okay, selain daripada tu, benda yang saya nak sentuh sikit adalah menjaga kesejahteraan mental. Okay, bila kita stres, itu tak bagus untuk sistem imun badan kita. Kita suppress kita punya immune system bila kita sendiri dalam keadaan tertekan, bila kita dalam keadaan bimbang, kita lagi mudah sakit. Okay, itu melemahkan sistem imun kita. So nak tak nak, kita asal Muslim, kita redha dengan ujian yang Allah bagi dekat kita. Maksudnya bukan kita saja yang rasa terkesan dengan pandemik ni, satu dunia rasa terkesan, kan, in one way or another, kan. Semua orang dia ada cara dia sendiri bagaimana dia rasa terkesan dengan COVID ni. Maksudnya ini ujian Allah untuk semua penduduk dunia. Jadinya daripada kita rasa bimbang, daripada kita rasa sedih, for sure lah macam mana Dr. Nani kata tadi, rindu dekat mak, lama tak boleh jumpa mak, tak boleh nak salam mak, for sure memang sedih. Tapi dah itu yang Allah nak uji kita, redha lah nak buat macam mana, kan. Tapi itu tak menafikan bila kita macam tu, kita kekal sedih, kita murung, kita layan perasaan kita. Sebolehnya buat benda-benda yang boleh divert pemikiran kita. Kalau sebelum ni katakan tak pernah menjahit, tiba-tiba kita sekarang kita belajar menjahit, belajar mengait, kan, benda-benda yang kita divert fikiran kita supaya kita tak tumpu pada sesuatu yang buatkan kita rasa sedih all the time ataupun kita rasa murung all the time. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Okey, saya nak pergi kepada soalan seterusnya untuk Dr. Rosnani. Saya dah panik dah tadi tengok dia terhilang sekejap. Okey, baik Dr. Nani, soalannya ya, ada beberapa ni saya bacakan. Sejauh mana keberkesanan untuk kita pakai face shield dan juga mask jika kita berada dalam suatu area, contohnya di kedai yang agak crowded? Adakah ia berkesan? Maknanya pakai mask dan juga face shield, adakah ia menambahkan keberkesanan perlindungan kita? Dan ada juga yang mention agak payah nak jaga jarak 1-2 meter kat hospital atau klinik pun tak mampu buat sebab ruang tak luas. Okey, dan seterusnya yang berkaitan dengan, okey, mungkin yang itu dulu Dr. Nani. Assalamualaikum. Terima kasih pada yang bertanya. Face shield dengan mask. Okey. Kita bayangkan ya, saya tak tahu kat sini ada pendengar lelaki juga ke, tapi macam kita orang perempuan kan, soalnya kalau kita pakai baju kurung ataupun jubah, kita kan ada inner cloth juga, pakaian kita kata skirt ke ataupun something, and then baru kita pakai the outer layer. So kalau kita bayangkan kita pakai face mask tu, dia dah dapat kurangkan lebih kurang 45% daripada droplet kitisan tu masuk ke dalam kita punya hidung. Kalau kita letak lagi face shield, so dia akan menambahkan lagi lah keberkesanan. Okay. Cuma kita kena ingat satulah ya, itu kalau mask dengan face shield, bukan face shield saja, sebab sekarang ni ada trend yang pakai face shield saja kan. Kalau yang dia memang boleh protect droplet yang direct, tetapi bila droplet tu ada dekat udara kan, kita tarik nafas, dia masih boleh masuk dalam kita punya sistem pernafasan. Jadi face shield saja tu untuk kosmetik je kot. Tapi kalau untuk keberkesanan tu sangat kurang lah daripada segi penapisan droplet. Okay, itu satu. Saya cuba nak tambah sikit. Sekarang ni kita mungkin dengar kata kena double face mask. Maksudnya yang kain kat dalam, and then face ataupun kita kata face mask yang surgery tu dekat dalam, and then cloth dekat luar ya. Sangat bagus sebab memang ada kajian, walaupun kajian tu kecil, tak ramai, dibuat dekat manekin, dekat patung je.
dia dapat tunjukkan yang memang penapisan droplet tu lagi berkesan lah. Cuma saya personally lah, saya lagi suka orang Malaysia kita ni pakai face mask dekat muka daripada dekat dagu ataupun dekat dahi ya. Sebab kita selalu nampak pakai face mask, tapi kat mana face mask tu, alamak dekat dagu ataupun kat mana tu, kat ujung hidung tu je tak tutup pun betul-betul. So kita kata dia sepatutnya kena berfungsi sebagai seal, sebagai penutup. Macam mana kita tutup air kan, kemas tak nak bagi air tu bila terjatuh air tu terkeluar macam tu lah juga, dia kena seal, dia kena kemas. Maksudnya dekat hidung tu kena proper fit, memang tak nampak. So kalau dekat dagu tu apalah fungsi dia, ni nutup dagu tapi kat atas tu tak. Jadi saya rasa yang dapat buat dapat face mask bagus, Alhamdulillah. Tapi yang pentingnya pakai face mask dengan betul. Jangan tarik kat bawah bila nak makan. Sebab kita bayangkan ni tadi kata kalau kita cakap dengan Pakcik Ahmad, sorry lah orang nama Ahmad ya. Kita cakap dengan Pakcik Ahmad tak pakai mask. So kat depan tu dah ada kuman. Lepas tu kita nak pergi makan nasi kat kedai Mak Ngah. Okay, so kita pun malas nak buka, kita terak ke bawah. So boleh bayangkan kuman-kuman tadi tu dah dia macam bergerak kan. So dia pun dengan senang hatinya kita pun sedut masuk dalam kita punya sistem pernafasan. So kita nak buka betul-betul. Kalau macam kat cleaner tu buka. Kalau yang kat belakang pun buka elok-elok. Dan kena ingat bahagian depan tu dah tercemar. Jadi kalau kita ada kontak dengan tangan kita, kena basuh tangan. Dan seelok-eloknya kita kata kalau dah tercemar, elok kita buang daripada kita guna semula. Kalau keadaan crowded, memanglah dia punya kepadatan virus tu lagi banyak. Jadi kita kata kalau kita tak dapat nak elak, memang kena pakai double ataupun kena pakai extra lah dengan face shield. Tapi sekarang ni kat hospital pun kita memang kurangkan temu janji, kita kurangkan walk in dan kita bagi appointment staggered. Maksudnya 5 orang pukul 9.50 sahaja. So yang pukul 10 tu kena datang lepas tu. Tapi orang kita kadang tu dia lupa tengok jam ataupun dia tengok jam silap. Alamak lupa. Ni malah setengah-setengah tapi macam ingat pukul 10 jadi pukul 10 tu datang 100 orang. Jadi kadang tu sifat ataupun kita punya sikap kita yang mungkin menyebabkan keadaan crowded. Jadi kau boleh tengok jam betul-betul ya. Macam itulah kau boleh pesan saya. Kita mainkan peranan besar, you know. Dan kalau kita nampak benda tu crowded, kita mungkin boleh buat delivery. Jangan kita masuk kedai tu. Macam kita katalah kita dah nampak payah tu bau busuk, takkan kita nak pergi redahkan macam itulah kau boleh contoh. Minta maaf lah ya contoh hari ni macam tu. Okey jadi kalau tak ada soalan lagi saya serah balik kepada doktor. Ada lagi doktor untuk doktor. Okey, sejauh mana warga emas boleh dijangkiti virus ni? Dan mungkin saya gabungkan dengan satu soalan lagi, bagaimana nak yakinkan parents untuk mendapat vaksin? So, sejauh mana warga emas boleh dijangkiti dan bagaimana nak yakinkan parents kita tadi? Mungkin sebab Dr. Nani ada sebut tentang parents tadi kan? So, silakan doktor. Okey, saya nak bagi satu analogi lagi. Tak apa kita dengar analogi hari ni banyak ya. Apakah vaksin? Vaksin adalah macam Dr. Hani cakap tadi, dia adalah virus partikel, sebahagian daripada virus tu. Jadi kalau kita andaikan vaksin tu adalah 5% daripada total COVID, kita bayangkan kita cucuk vaksin 5% masuk dalam badan kita, kita dapat demam, kita jadi sakit badan. Kalau 100% apa jadi? Kita akan tumbang. Kita kan tak boleh bernafas, kita kena masuk ICU. Jadi kalau boleh cakap macam tu, tahu tak best nak cakap kat parents macam tu, tapi kita boleh bayangkan macam tu. So kita kan sihat sekarang ni, kena cucuk ni kan demam, sakit badan, tak boleh nak pergi masak. Tapi mungkin kita boleh cakap, mak virus tu 5% je mak. Kalau datang yang betul-betul tu, vaksin tu 5% je. Kalau datang yang betul-betul tu 95%, tombang mak nanti. Mungkin kita boleh cakap macam tu supaya orang faham. Sebab sometimes setengah orang tu dia nak vaksin tu ubat untuk macam pergi cucuk ubat. Bukan ubat, memang kuman. Tapi kuman kita dah lemahkan ataupun sebahagian dari kuman. Jadi kalau katakanlah itu tindak badan kita dengan vaksin, dengan virus sebenarnya kita teruk. Jadi kita kena faham yang tu ya. Macam mana warga emas dapat dijangkiti? Kita kena tengok macam mana warga emas kita. Diorang suka pergi ziarah kematian, diorang suka pergi tadarus, diorang suka pergi mana lagi?
Jadi kadang-kadang tu aktiviti tu dan kadang-kadang orang tua, kadang tu dia alah biasalah batuk sesemut takkan COVID. Dia kadang tu dia punya kesyakwangsangkaan tu rendah. Lepas tu kalau macam anak-anak cucu yang kecil-kecil macam itu datang, alamak cucu aku, dia nak peluk, dia nak cium. Sedangkan kadang budak tu, kadang tu dia dah ada virus tapi dia boleh sihat. Kita ingat orang muda dia simptom dia tak banyak. So kadang tu macam tu dia boleh dapat. Maksudnya anak-anak cucu tu kan ada kan satu gambar poster yang macam mana mak saya dah balik kat badan dia tu gantung virus A, virus B semua dia datang. Jadi kita kata sebenarnya kadang kita yang pergi bawa virus tu pada warga emas. Dan satu lagi kadang tu aktiviti mereka sendiri. Sebab kadang tu Katrina kurang tak dengar lah Milah kau cakap apa dekat sikit. Saya dekat lah. Lepas tu dah tangan kita ada tunggu-hulu kan nak salam. Tak boleh lah macam mana boleh. Jadi maksudnya kadang-kadang tu kita kena cakap dengan kita kata boleh mak nak salam tapi mak bawa hand sanitizer. Pas salam mak spray. Lepas tu nak salam dengan Cik Mina pula spray lagi sekali. Tak apalah aku setakat kita nak spray macam tu. Tapi kalau tidak kita kena bayangkan macam mana kita nak protect diri kita, kita memang kena kurangkan lah. Memang minta maaf lah SOP 3W3S tu. Minta maaf lah selagi tak capai herd immunity ya Dr. Hani, kita kena amalkan juga. Jadi saya rasa dah banyak ni ya Dr. Rin saya buat analogi. Baik. Okey, kita teruskan. Ada beberapa soalan lagi ni. So saya terus pada soalan Dr. Hani pula. Ya. Dr. Rin, ayat tambah sikit Saya. pasal soalan daripada pendengar Sofia Ahmad tu berkaitan jangkitan pada warga emas. Kita kena tahu warga emas ni dia punya sistem imun badan dia lemah berbanding dengan orang yang lebih muda. Untuk original COVID-19 ataupun SARS coronavirus tu masa yang bermula dulu awal pandemik memang ramai warga emas yang dijangkiti kan berbanding dengan orang muda. Tapi kena ingat bila varian ni dah mula timbul, macam dekat UK sendiri bila Kent varian dah keluar yang B117 tu, yang ramai ke hospital berbanding dengan warga emas, mungkin sebab warga emas pun waktu tu dah ramai kot yang ke hospital. Yang lebih ramai waktu tu ialah yang lebih muda. Okay, varian sekarang ni nampaknya dia aim pada orang yang lebih muda. Which is menakutkan jugalah, maksudnya bila orang lebih muda kita assume dia punya sistem imun badan lebih kuat berbanding dengan orang yang lebih tua kan, yang lebih susceptible to infection. Tapinya itu yang berlaku sekarang ni, dan saya rasa berita yang sama dekat Malaysia pun makin ramai orang yang lebih muda berbanding dengan awal pandemik dulu yang sekarang ni perlu mendapat rawatan di hospital. Benar. Ya benar Dr. Hani. And even escalation daripada kategori 2 terus ke 4, 5 pun banyak juga sekarang ni. That's why hospital pun terpaksa membuka lebih banyak ward COVID. Mana-mana hospital yang hybrid COVID dan juga ada patient biasa kan. Memang berkembanglah wad COVID ni. Begitulah. Okey, jadi Dr. Hani, seterusnya ada soalan. Salam, berapa lama masa diambil untuk memori sel terhasil apabila mendapat vaksin? Dan soalan kedua Dr. Hani, boleh komen tentang vaksin Sinovac, peratus keberkesanannya. Ni macam nak pilih-pilih ni antara. Okey. So yang tadi mula-mula tanya berapa lama masa diambil sehingga memori sel terhasil selepas mendapat vaksin. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih Dr. Rin. Untuk kita punya sistem imun badan menghasilkan memory cells sama ada T ataupun B cells, biasanya dalam masa 2 hingga 3 minggu. Okey, selepas mendapat jangkitan ataupun selepas mendapat vaksin. Okey, so therefore kita ada dengar kadang orang kata, oh saya dah ambil vaksin tiba-tiba masih positif. Benda tu boleh berlaku sebabnya dia ambil masa untuk terhasil. Depend pada sejauh mana aktifnya, sejauh mana sihatnya kita, sejauh mana kuatnya sistem imun badan kita. Itu yang saya sebutkan tadi tu, kita perlu memastikan badan kita sihat untuk berlawan dengan virus ni. Okey, lagi kuat badan kita, sistem pertahanan badan kita, lebih cepatlah memory cell T cell dapat dihasilkan. Sama juga kalau berita berapa bulan lepas dekat UK ni disebutkan sebagai orang yang mempunyai masalah berat badan, keberkesanan vaksin pada orang yang macam ni dikurang berbanding dengan orang yang mempunyai berat badan yang ideal. That's based on BMI kan. So sepatutnya lah kita pastikan kita sihat. Janganlah semata-mata sebab lockdown, sebab PKP kita duduk rumah, kita makan banyak. That's not good. Okay, itu kita melemahkan sistem imun badan kita sebenarnya bila kita ambil makanan, especially makanan yang bergula.
Okay, it's not good for our brain, it's not good for our body, maksudnya sistem badan. Therefore, jagalah kita punya diet kita. InsyaAllah dengan kita stay healthy, macam mana kita sebut tadi, kita minum air banyak, kita makan makanan sihat, make sure makanan kita ambil tu sayur, buah-buahan yang bentuk prebiotik, yang jaga bakteria-bakteria baik dalam badan kita, itu membantu untuk kita kekal sihat dan mampu melawan virus ni. InsyaAllah. Ya. Dan seterusnya tentang vaksin Sinovac, Doktor. Saya minta maaf sangat-sangat, saya jarang dapat maklumat pasal Sinovac sebab dekat UK, dekat Europe, dekat US memang tak guna Sinovac. So saya tak ada maklumat pasal Sinovac. Sepatutnya saya check dulu lebih awal, tapi minta maaf memang tak sempat nak check pun sebab kat sini memang tak ada berita pasal Sinovac. Ya. Baik, mungkin Dr. Nani boleh tambah tentang Sinovac, Dr. Nani? Sebenarnya ada slide tapi saya pun tak tengok. Jadi sebenarnya untuk Puan Fatimah Ali, kalau boleh pergi ke website KKM ataupun MySejahtera, sebenarnya ada maklumat ni. Cuma kena kodek-kodek sikit lah, kena syariah dekat situ ditulis sebenarnya. Tapi by hand saya tak ingat. Minta maaf ya. Dan ada ditunjukkan keberkesanan effectiveness studies in Indonesia memang meningkat macam efikasi dikatakan 50%, tetapi bila sebenarnya di vaksin rakyat Indonesia effectiveness dia adalah lebih kurang 80% ataupun 90%. Saya tak ingat exact figure, tapi memang mungkin Sinovac kemungkinan lebih sesuai dengan orang Asia, kita tak tahulah. Mungkin kita kena dig more lah into the information and the studies lah. Okey, seterusnya Dr. Nani, kalau saya gabungkan soalan kalau kita tidak ada gejala, adakah kita mungkin boleh jadi dijangkiti? Dan kemudian, adakah orang yang telah divaksin boleh menjangkiti orang lain sekiranya dia dijangkiti COVID setelah divaksin? Oh, panjang soalan tu. Okey, yang pertama, kalau tak ada gejala mungkin tak kita dijangkiti. Yang kedua, orang ni dah divaksin, kemudian dia dapat COVID, adakah dia boleh jangkitkan orang lain? Begitu. Okay, silakan Dr. Nani. Terima kasih pada Puan Mardiah ya. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey. Untuk sesiapa yang kita kata kenapa kadang kita marah, kenapa dia tu positif tapi pergi kerja juga. Sebenarnya pada peringkat awal jangkitan, kita kata 2 hari atau 4 hari sebelum dia demam ataupun sakit kepala ke, sebenarnya dia dah boleh sebenarnya mendapat jangkitan, tapi dia tak sedar, dia tak ada simptom. Dia tak ada gejala-gejala. Jadi kalau kita tak ada gejala, ada kita mungkin boleh jangkiti, boleh jawapan dia. Dan mungkin selepas beberapa hari baru kita menunjukkan gejala-gejala jangkitan. Itu nombor 1. Sebab tu dia, kalau sekarang ni kita ada kempen nama kempen self lockdown. Maksudnya jangan keluar, jangan ke mana-mana, kekal di rumah kecuali ada hal yang kita memang perlu keluar. Tak boleh nak gather-gather dah ya. Okey, itu 1. Nombor 2, apakah bila kita divaksin, kita boleh lagi menjangkitkan pada orang lain? Jawapan dia boleh. Okay, sebab bila kita divaksin, kita ada antibody. Jadi kita kata bila virus tu datang kat kita, memang badan kita boleh protect kita, tetapi dia tak boleh nak membunuh dengan semua 100%. Okay, jadi masih ada virus yang sebenarnya kita boleh keluarkan dan menjangkiti orang lain. Okay, sebab tu kenapa kita perlu herd immunity. Tak boleh kita seorang-seorang je ada antibody, orang lain tak ada. Cannot. Okay, jadi itu yang kita kata kenapa kita perlu dapatkan sebanyak mungkin rakyat di vaksinasi supaya kita ada cukup antibody, supaya virus ni tak ada rumah nak duduk. Pergi kat badan orang tu ada antibody, tak sampai 2 hari dah mati. Jangkit kawan pun. Jadi maksudnya sebab tu kita nak dipupus ya. Okay, selagi kita tak dapat herd immunity ni, memang virus tu boleh berada di badan kita dan kita boleh menjangkiti orang lain tanpa sedar. Dan kalau kita baca kronologi hospital di Singapura tu ya, di mana seorang staff nurse telah dikesan menjangkiti beberapa orang pesakit dan beberapa orang kenalan dan juga rakan setugas, dan ada 1 kematian, pesakit yang tak divaksin, yang lain semua selamat. Dan my own friend, dia tak ada gejala, dia dah habis 2 jab Pfizer, 2 cucuk Pfizer. Tapi bila dia didapati CC1 ataupun close contact 1, maksudnya dia ada berjumpa dengan orang positif dan dia perjumpaan dia tu adalah
cukup untuk kita kata dia menjadi kontak rapat, dan bila di swab dia positif tapi dia tak ada simptom dan dia masih kita kuarantinkan sebab dia positif. Jadi jawapannya memang kita boleh menjangkiti orang lain, sebab tu kita kata kita kena usaha secepat mungkin supaya kita dapat capai herd immunity secepat mungkin. Itu saja jawapan saya. Kalau Dr. Hani nak tambah. Baik, saya mungkin nak menutup sesi soal jawab ni. Kita pun dah running out of time. Tetapi saya nak biarkan hanging soalan ni. Mungkin Dr. Hani atau Dr. Nani boleh kupas di dalam rumusan nanti. Ada soalan daripada Puan atau Cik Faiza Aziz. Doktor, masih ada yang tak percaya wujudnya COVID. Boleh Doktor beri opinion and advice? Okey, baik. So, saya mungkin akan menutup dahulu sesi soal jawab ini. Dan Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira diucapkan kepada Dr. Haniah Abdullah dan Dr. Rosnani Zakaria di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat ini. Kita bersama dua panelis kita kita telah mendalami mengenai varian SARS-CoV-2 dan variant of concern, juga bagaimana virus COVID-19 ini boleh merebak dengan begitu pantas. Seterusnya kita telah mendalami mengenai mutasi S protein dan kesannya kepada keupayaan virus COVID-19. Kita juga diperingatkan dan diberi kefahaman berkenaan amalan 3W dan elakkan 3S, dan seterusnya kita telah berdiskusi berkenaan vaksin versus VOC, dan akhirnya kita telah memahami berkenaan konsep kuarantinkan diri. Jadi Dr. Hani dan Dr. Nani, boleh saya mohon untuk memberikan rumusan ataupun take home message mengenai perkongsian petang ini. Silakan Dr. Hani. Okey, baik. Terima kasih Dr. Lin. Banyak kita dah bincangkan hari ini kan. So saya rasa tak perlu nak tambah lebih-lebih kot. Pendengar dah faham semuanya. Soalan banyak tadi dah dijawab insyaAllah. So saya punya rumusan ialah walaupun varian ni akan sentiasa develop, akan sentiasa berkembang, dan kita tak tahu kalau kat Malaysia sendiri sampai bila akan capai herd immunity, tapi pada saya sangat-sangat encourage penduduk Malaysia semua untuk ambil vaksin secepat mungkin. Tak kisahlah vaksin apa yang diberi kan. InsyaAllah kita baca pasal vaksin-vaksin tersebut, so kita tahu macam mana. Tadi ada sahabat tanya pasal sejauh mana efisiennya semua kan, dan kita baca, kita kena ambil vaksin berdasarkan maklumat yang kita ada, rather than kita dengar apa-apa yang orang forward dekat WhatsApp ataupun dekat Twitter ataupun dekat Facebook. Okay, make sure kita buat keputusan untuk ambil vaksin tu berdasarkan maklumat yang betul. Okay, apa yang saya nak tambah kat sini sebagai penutup ialah hadis riwayat daripada Imam Ahmad yang menyebut, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Hadis ni adalah berkaitan dengan tawakal yang menyebut seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Macam mana burung tu? Burung tu dikeluar pada waktu pagi dalam keadaan khisama. Dia punya perut dia lapar, dalam keadaan lapar, dan dia kembali waktu petang wataruhu bitana, dia balik waktu petang dalam keadaan perut dia dah kenyang. Kan? Nak ceritanya kat sini, burung dia keluar waktu pagi bukan saja dia keluar, dia duduk dekat situ tiba makanan sampai, tak. Kan, dia kena usaha untuk cari rezeki supaya dia dapat makan dan dia balik petang tu dalam keadaan perut kenyang. Sama juga kita sebagai manusia, kita diuji dengan wabak ni. Kita tak boleh just tunggu saja sampai Allah angkat wabak ni daripada kita. Tak, kita kena usaha. Sama ada kita usaha untuk ambil vaksin, sama ada kita usaha untuk bangunkan ubatan, untuk beri rawatan. So semua itu adalah bentuk usaha yang kita kena buat sebelum kita bertawakal. Lepas kita dah ambil vaksin, kalau kita still kena jangkitan, whatever, itu luar kemampuan kita. Itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tapi tak boleh semata-mata kita serahkan kepada Allah tanpa membuatkan apa-apa usaha. Kan? Kita bertawakal lepas kita habis akal. Maksudnya lepas kita dah habis usaha, dah tak tahu apa nak buat dah, baru kita serahkan kepada Allah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Dr. Hani. Seterusnya saya persilakan Dr. Rosnani untuk memberikan take home message ataupun rumusan. Jangan lupa soalan tadi.
Ada yang berharap soalan itu dijawab, Doktor? Okey. Pandai. Pandai Dr. Lee. Okey, kau nak guna pengalaman saya macam saya cakap tadi lah, dua orang anak saya bersekolah di sekolah tahfiz. Dua orang dijangkiti positif ya, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, pulih sepenuhnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kalau nak ambil testimoni saya tu, maksudnya dia wujud. COVID-19 ni wujud. Kalau boleh saya nak tambah sikit kita hidup, kita kena ingat ada akhirat, ada dunia. Setiap yang kita buat ada balasan dia. Katakanlah kalau kita bayangkan COVID ni, saya rasa boleh kita bayangkan macam kita berperang ya. Akan ada orang kat depan, yang pegang tombak, kan yang kat belakang, pemanas, semua tu kita semua kena mainkan peranan. Kita kena duduk, kita kena fikir apa peranan aku. Katakan peranan sekarang ni adalah kita kata dengan jaga SOP. Peranan kita sekarang ni adalah pemerintah kita kata self lockdown. Itu adalah tanggungjawab yang kalau ikutkan kita kena taat, kita kena patuh. Bukannya kita kena ejek, bukannya kita kena marah pertikaikan kenapa. Sebab kita kena ingat, kita satu masyarakat. Takkanlah kerana kita punya perbuatan, kita nak bahayakan orang. Esok-esok nanti, kau kata kalau betul kita bahayakan orang, kita tak sanggup pada masyarakat esok lagi cari seorang-seorang nak minta maaf sebab macam tu, awak jadi macam ni. Kita tak sanggup. Jadi sebelum kita nak kata apa-apa, sebelum kita nak langgar apa-apa, kena fikir balik. Apa yang orang nasihat ni baik ke tak? Dan pemikiran aku, COVID tak ada. Aku dah dengar ramai sangat orang yang kata COVID ni ada, COVID ni ada. Adakah aku nak masih berpegang pada segelintir orang kata COVID ni tak ada? Macam kita kata kita dah tengok sendiri sungai tu ada, orang kata tak ada tu bukan air. Kita kena fikir, kita kena buka hati, kita kena buka minda. Ya Allah ya Rahman, buka hati aku, buka minda aku supaya aku dapat menerima kebenaran. Dan kita kata bila kita ikhtiar, maksudnya kita kata kita ambil vaksin, kita jaga SOP semua tu. Kau katakanlah kita ni antara takdirnya ajal kita dengan vaksin. Contoh sebab orang forward lepas vaksin meninggal. Tak ke kat situ ada pahala atau syafaat? Kalau kita kata dalam perang kan, mesti ada syafaat. Kita berusaha dan Allah izinkan kita dapat ujian macam tu. Jadi mesti akan ada juga pahala. Baiklah kita dapat pahala, berjuang daripada kita dapat, kita kata kita mempusakai, katakan kita ni dapat virus. And then kita pass dekat anak, dekat cucu, dekat sahabat kita. Kita tak nak macam tu kan. Jadi fikirkan, minta Allah buka hati, minta Allah bagi petunjuk dan kita ada istiqorah. Sentiasalah minta petunjuk Allah jalan yang benar. Terima kasih. Saya serahkan balik pada Dr. Rina. Okay. Baik, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haniah Abdullah dan Dr. Rosnani Zakaria, perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat petang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang dicurahkan oleh mereka. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Asikin selaku AJK teknikal kita yang berada di belakang tabir, menguruskan aspek teknikal petang ini dengan begitu cemerlang. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah setia bersama kami dari awal sehinggalah ke akhir program. Terima kasih kepada para audiens yang bertanyakan soalan. Saya memohon maaf ada soalan-soalan yang tidak sempat untuk kita bacakan dan jawab. InsyaAllah kita akan jawab selepas ini di Facebook. Saya juga ingin memohon jutaan kemaafan di atas sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung. Baik, saya ingin menarik perhatian para audiens sekalian berkenaan program malam ini, iaitu pelancaran kempen Jom Vaksin oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS. Saksikan secara live di FB PAS Pusat pada jam 9 malam ini, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri program, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, kerana sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Semoga barisan hadapan negara kita terus utuh menghadapi COVID-19.
Semoga rakyat Malaysia terus berusaha, bertawakal dan bersabar. Ketahuilah bahawa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kesempitan itu akan disusuli dengan kelapangan dan bahawa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr.